Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafid Dawson, waktu ini untuk pastikan sahih di saluran berita RTM My Fairview 123. Baik, seperti biasa kita mulakan dulu perkembangan terkini COVID-19, pastinya mengejutkan semua pihak. Bila kes hari ini dilaporkan adalah tertinggi semenjak pandemik melanda pada 25 Januari tahun lalu. Dan kita lihat di sini, kes baru adalah 19,819 kes, hampir kepada 20,000 kes. Dan ini bertepatan dengan apa yang diramalkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah bahawa negara berkemungkinan berdepan dengan bilangan kes sebanyak 20,000 kes sehari. Namun apa yang kita harapkan supaya kes terus menurun disebalik dengan kejayaan vaksinasi yang kita lakukan, dan Selangor kekal mencatatkan kes tertinggi hari ini sahaja 8,377, dan masih banyak lagi negeri yang melaporkan 4 digit antaranya Kelantan, Kuala Lumpur dan di Johor. Ini adalah menunjukkan bahawa satu peningkatan yang ketara berlaku di kebanyakan negeri, dan hanya Labuan sahaja mencatatkan 1 digit iaitu sebanyak 5 kes sahaja. Dan apa yang turut kita boleh banggakan adalah berkenaan dengan pemberian vaksin yang mencatatkan bilangan yang memberangsangkan. Setakat semalam sahaja 3 Ogos 2021, jumlah vaksin yang telah diberikan merangkumi dos 1 dan juga dos 2 iaitu sebanyak 483,368 dos, di mana dos kedua melebihi dos pertama iaitu sebanyak 242,974. Dan kalau kita dapat lihat kepada jumlah kumulatif pemberian dos vaksin, kita lihat kepada peratusan angka dewasa di sebelah hujung sekali. Ini menunjukkan satu peningkatan yang cukup ketara, dan berkemungkinan pada hujung Ogos kita sudah mencapai 1% ataupun satu angka yang lebih memberangsangkan supaya kita dapat bergerak kepada fasa yang lebih baik daripada sekarang iaitu fasa kedua. Dan bermula hari ini 3 Ogos antaranya Labuan, Perlis dan juga Sarawak sudah pun mula masuki fasa ketiga pelan pemulihan negara. Baik, seterusnya kami petik daripada berkenaan dengan berita tidak benar daripada portal sebenarnya The MY berkenaan dengan satu dakwaan yang kami kongsikan ketika ini di Kaca TV berkenaan dengan menurut Hospital Kuala Lumpur HKL ingin maklumkan bahawa tiada kejadian seperti yang ditularkan berkenaan dengan bahawa pesakit COVID-19 yang disahkan meninggal dunia namun didapati masih hidup ketika hendak dikebumikan. Jadi berita ini adalah tidak benar dan anda tidak perlu sebarkan kepada orang ramai. Baik, dan seterusnya inilah mesej berkenaan dengan JAKIM Syariah Compliant Investment. Juga adalah berita yang tidak benar yang telah disangkal oleh portal sebenarnya .my. Ini adalah tangkap layar yang dikongsikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan logo rasmi JAKIM. Ini adalah berita palsu dan tidak benar, dan JAKIM ingin maklumkan bahawa mesej berkenaan adalah tidak benar berkenaan dengan JAKIM Syariah Compliant Investment. Baik, seterusnya kita ingin melihat kepada kenyataan media berkenaan dengan kelulusan bersyarat ataupun conditional approval dan juga syarat-syarat pengimportan dan pengedaran kit ujian COVID-19. Semua kita tahu bahawa kini kita boleh melakukan ujian secara kendiri. Anda boleh mendapatkan kit ujian ini di farmasi-farmasi dan juga di klinik kesihatan yang telah pun diberi kebenaran untuk menjual kit ujian ketika ini. Dan kita mempunyai 6 kit ujian kendiri COVID-19 yang telah melepasi ujian prestasi dan juga memenuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan dan juga diberikan kelulusan syarat seperti yang anda saksikan di Kaca TV ketika ini. Dan daripada itu, kenyataan media timbalan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju berkenaan dengan satu hantaran tular di laman sosial Facebook. Apa yang kita boleh kongsikan di sini berkenaan dengan pada 2 Ogos pihak polis telah terkesan satu hantaran yang tular di laman sosial Facebook yang menyatakan polis telah mencederakan tahanan, dan hantaran tersebut telah dibuat naik oleh pemilik akaun Facebook bernama Gang Gong yang mengandungi gambar serta laporan polis yang mendakwa pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Wangsa Maju telah mencederakan dan mengasari isterinya.
Dan seterusnya, ini juga yang berlaku dan juga tular di media sosial, dan ini adalah kenyataan dan juga siaran media berkenaan dengan juga pada 2 Ogos berkenaan dengan pihak polis di daerah Taiping telah terkesan satu video berdurasi 31 saat yang tular di media sosial yang memaparkan seorang wanita dipercayai telah menanggalkan gelang kuarantin berwarna merah tanpa kebenaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi tujuan keluar rumah dan juga ke tempat awam. Dan difahamkan mereka ataupun dia telah pun dikenakan kompaun berjumlah RM5,000 atas kesalahan yang dilakukan. Baik, ini adalah persoalan penting dan tadi kita lihat bahawa di Selangor sahaja, dan kalau kita cantumkan di Lembah Kelang termasuklah Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, jumlah kes yang dilaporkan adalah lebih 10,000. Dan sekiranya anda positif COVID-19 yang tinggal di Lembah Kelang, apa yang anda perlu lakukan? Di sini kami kongsikan kepada anda tata cara yang perlu anda lakukan sekiranya anda berada di Lembah Kelang ataupun di Greater Kelang Valley. Antaranya anda perlu kuarantin di tempat kediaman anda, digital HSO di mana anda tidak perlu lagi pergi ke CAC sekiranya anda di kategori 1 dan juga kategori 2. Anda perlu lengkapkan Home Assessment Tool HAT dalam aplikasi MySejahtera dan juga seperti saya maklumkan tidak perlu ke CAC dan juga hanya perlu dilakukan secara maya, dan anda perlu ke CAC fizikal atau hospital terdekat jika gejala semakin teruk. Baik, ini juga penting untuk anda berkenaan dengan scam ataupun penipuan yang menggunakan gambar teman rapat anda untuk meminta bantuan melalui aplikasi WhatsApp. Perkara ini sudah kerap kali berlaku, namun masih lagi ada pihak yang termakan dan juga menerima pelbagai bantuan dan juga cara yang mereka lakukan. Jadi anda perlu berhati-hati kerana modus operandinya sama, menggunakan gambar kawan baik anda ataupun teman rapat anda dengan alasan meminta bantuan dan sebagainya. Anda diminta untuk tidak terpedaya dengan perkara berkenaan. Baik, dan semua sedia maklum bahawa permohonan iCitra sudah pun dimulakan dan mungkin bayarannya sudah pun akan diberikan oleh pihak yang bertanggungjawab. Jadi anda diminta untuk berhati-hati untuk berkongsi maklumat peribadi bayaran iCitra di media sosial. Ini dikhawatiri makluman peribadi anda, khususnya makluman perbankan anda, akan digodam ataupun boleh dimiliki oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan sebarang aktiviti jenayah. Baik, sebanyak 73,817 peneroka Felda menandatangani perjanjian penerima inisiatif pelepasan sebahagian besar pinjaman di 64 rancangan atau lebih 90% golongan itu berbuat demikian. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad yang berkata pelaksanaan inisiatif itu ditambah baik selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pada 7 Julai lalu. Baik, pastikan saya berehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambo sedia juga. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19.
Kerjasama setiap ahli masyarakat adalah penting bagi membolehkan PIK mencapai kejayaan. Buat mereka yang telah menerima janji temu, hadirlah untuk mendapatkan vaksin anda. Pada masa yang sama, kita kongsikan bersama ahli keluarga dan kawan-kawan tentang kebaikan vaksin dan galakkan mereka untuk mendaftar. Anda juga boleh menyumbang tenaga untuk menjadi sukarelawan di PPV dan maklumat lanjut tentang perkara ini akan kita kongsikan nanti. Tetapi yang paling penting buat masa ini adalah untuk kita terus menjaga SOP dan kawalan kendiri. Tempoh beberapa bulan yang akan datang akan menentukan kejayaan kita. InsyaAllah, dengan usaha berterusan yang kita sama-sama lakukan, kita mampu mencapainya. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Lebih 370,000 permohonan program bakul prihatin negara diterima sehingga semalam sejak ia dilaksanakan. Menteri Pembangunan, Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mahmud Harun berkata, lebih 48,000 bakul prihatin negara sudah diedarkan melibatkan lebih 170,000 isi rumah. Datuk Seri Rina melawat rumah seorang ibu tunggal, Yusmah Yusof di Pandan Indah dan ibu yang mempunyai 8 anak serta terkesan dengan kematian suami akibat COVID-19. Jadi hari ini saya turun, saya menyantuni Puan Yusmah. Ya, kita sampaikan bantuan kewangan segera kepada Puan Yusmah dan juga kita setelah siasatan dan kita tahu memang dia sangat-sangat memerlukan, ya. Bukan sahaja sekadar datang hanya sekali ini, tapi kita akan susuli dengan bantuan kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM750 mulai daripada bulan September 2021. Maklumat tidak sahih, fitnah dan menghina pihak istana serta pemimpin yang disebarkan dalam media sosial perlu dihentikan segera. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Zahidi Zainul Abidin, tindakan tidak bertanggungjawab segelintir pihak itu boleh menggugat kestabilan negara. Datuk Zahidi bercakap kepada media di Angkasa Puri. Dalam Facebook menghina raja. Jadi benda-benda ni semua kita harap bahawa kita tak nak ambil tindakan dalam keadaan ambil kesempatan ni. Tetapi kalau terpaksa maka kita kena ambil tindakan jugalah. Sebab di luar negara ni, kebanyakan negara ni kalau kita hina pemimpin tertentu ataupun pihak istana, contohnya di UK dia block sebulan. Dia ambil tindakan, dia block face. Maknanya WhatsApp ataupun semana dia block sebulan. Tapi di Malaysia ni kita terbuka, tapi janganlah sikap terbuka kerajaan ni, kementerian ni, maka dia ambil kesempatan. Tak betul, ada yang hantar yang mula-mula dalam parlimen tu, ada betul lah, maknanya raja yang dulu yang memulia duka cita, tapi ada surat-surat ke belakang ni ada yang tak betul ditambah-tambah. Satu PPR, satu kebun komuniti. Itu sasaran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui dasar kebun komuniti bandar DKKB. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin menyatakan dasar itu diperkenal agar masyarakat bandar mengoptimumkan penggunaan tanah sekitar kawasan perumahan dengan aktiviti perkebunan. Melalui inisiatif itu, rakyat memperoleh hasil makanan segar, bebas kimia dan berkualiti untuk keperluan harian sekaligus menjana sumber pendapatan alternatif. Datuk Zuraida berkata demikian dalam majlis pelancaran dasar kebun komuniti bandar secara maya. Sokong objektif dasar ini, KPKT telah menggariskan 5 teras dan 17 strategi yang diharapkan menjadi panduan pelaksanaan dasar ini. Di dalam dasar kebun komuniti bandar ini juga terkandung garis panduan kebun komuniti bandar yang dapat memudah cara pelaksanaan program pembangunan kebun komuniti selaras dengan peraturan dan prosedur pihak berkuasa tempatan yang sedang berkuasa pada masa ini. Pejabat awam digalakkan berwakaf melalui potongan gaji bagi meningkatkan tabungan serta aset wakaf sekaligus membantu pembangunan ekonomi negara. Jelas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, wakaf mampu menjadi sektor ketiga ekonomi negara yang beri manfaat kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Beliau turut menambah semua pihak harus memainkan peranan dalam menyokong usaha Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia
YWM dalam menjayakan Plan Induk Wakaf Nasional. Beberapa inisiatif dilaksanakan sebelum ini telah berjaya membangunkan 18 projek berimpak tinggi di atas tanah wakaf di negeri yang terlibat. 5 hari bulan Julai 2021, seramai 6,616 penjawat awam telah berwakaf melalui potongan gaji, di mana sehingga kini potongan aktif hanya melibatkan 2,075 penjawat awam sahaja. Jumlah ini adalah rendah jika dibandingkan dengan jumlah penjawat awam yang seramai 1.6 juta orang. Justru, saya berharap agar lebih ramai penjawat awam akan terlibat sama di dalam ibadah wakaf secara tunai ini. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC memperkenalkan mesyuarat pra-prosiding bagi membolehkan Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid memberikan penjelasan mengenai perkembangan terkini isu yang disiasat di bawah laporan Ketua Audit Negara LKN. Pengerusinya Wong Kah Woh berkata pengenalan mesyuarat itu bermula Selasa dengan Nik Azman memberikan penjelasan terkini berkaitan prosiding membabitkan amanah raya Berhad di bawah Kementerian Keuangan serta prosiding berhubung aktiviti kawalan keselamatan dan penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia. Baik, semua sedia maklum pada 2 Ogos lalu, pemberian vaksin secara walk-in telah pun dimulakan dan laporan berkenaan dengan secara walk-in percepat usaha bendung COVID-19. Kita terus saja bersama dengan Nadir Nordin bersama dengan laporannya. Silakan. Berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia yang belum menerima suntikan vaksin apabila kerajaan mengumumkan vaksinasi secara jumpa terus atau walk-in diperkenalkan pada bulan Ogos ini. Ia dijangka dapat mempercepatkan usaha membendung penularan wabak COVID-19. Jadi ayuh sama-sama kita kupas isu ini sudah semestinya dalam PPV menerima walk-in. We will announce the list of PPVs in a couple of hours later. Which PPVs are open for walk-in? Untuk makluman anda, senarai pusat pemberian vaksin yang melaksanakan pemberian vaksin secara walk-in telah dikongsikan di laman sesawang vaksincovid.gov.my. Kita menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, yang mana mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas di Lembah Kelang yang masih belum menerima temujanji untuk vaksinasi boleh datang secara walk-in di pusat-pusat pemberian vaksin di Lembah Kelang selepas 1 Ogos 2021. Ini akan membantu meningkatkan lagi sasaran kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok atau herd immunity yang telah disasarkan kepada 80%. Berita palsu. Contohnya,
penyebaran berita palsu mengenai sebuah perniagaan yang melaksanakan vaksinasi secara walk-in. Ini adalah tidak benar. Untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Bagi macam kami ini pedalaman, banyak orang-orang yang kadang-kadang ada sedikit perasaan curiga dengan cucuk ni, tetapi alhamdulillah bila mari ke sini nampaknya semua dia orang berani lah. Kalau boleh kita jangan berhentikan di sini. Kita kalau boleh teruskan lagi sehingga selesai benda ni. Dengan saya amat bagus. Dan kalau boleh kita tambah lagi lah masa. Diteruskan lagi supaya benda ni semua dapat. Ya, dah siap. Terima kasih. Ya, langkah proaktif telah dikongsikan. Apa pula peranan anda sebagai masyarakat yang bijak dan cakna? Ayuh sama-sama kita dapatkan maklumat mengenai lokasi pusat pemberian vaksin yang dilakukan secara walk-in. Bagaimana? Pergi saja ke laman sesawang iaitu di www.vaksincovid.gov.my. Ingat, lindung diri, lindung semua demi kemaslahatan kita bersama. Baik, terima kasih Nadine Nordin atas laporan khas berkenaan dengan vaksinasi secara walk-in. Jadi kepada anda yang berada di Lebah Kelang yang masih lagi belum mendapat tarikh janji temu untuk mendapatkan vaksin, anda boleh ke PPV yang telah disenaraikan oleh JKJAV dan CITF yang menyediakan vaksin bagi program walk-in vaksinasi ini. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. Pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC. Dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan, tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya 1 face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ni ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya.
Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, sorotan Harian Olimpik Tokyo 2020 masih lagi berlangsung ketika ini, bermula 24 Julai lalu sehinggalah 7 Ogos 2021. Berbaki beberapa hari lagi setiap hari sehingga 11 malam di saluran TV1 dan juga di sukan RTM, dan juga kita doakan kejayaan atlet-atlet tanah air kita yang kini berjuang untuk mendapatkan pingat. Antara saya boleh sebutkan sini Cheong Jun Hoon dan juga Panda Lela Rinong, Dato' Aziz Nur Hasni Awang, Muhammad Syah Firdaus dan juga Kelly Tan Guan Chen yang ketika ini sedang bertanding dalam acara-acara yang disenaraikan. Baik, detik penentuan untuk Salam Baitullah bagi pemenang kuis terkumpul Salam Baitullah 2021. Inilah detik yang dinanti-nantikan pada Khamis ini 5 Ogos 2021 pada jam 9.30 pagi. Saya ulang, 5 Ogos 2021 pada Khamis jam 9.30 pagi. Baik, dan kini kita sudah pun memasuki bulan kebangsaan. Jadi sayembara sajak merdeka 2021. Tarikh penyertaan adalah 1 Julai hingga 31 Ogos 2021. Wang tunai menanti anda, Johan RM1,000, naib Johan RM800 dan tempat ketiga RM500. Baik, Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, 6 hari sahaja lagi, itulah tema yang dilakukan digunakan untuk sambutan Ma'al Hijrah. Jadi jangan lupa untuk menggunakan dan juga menyambut acara ini dan juga hari kebesaran ini 6 hari sahaja lagi. Dan seterusnya, National Tinkering Challenge 2021 Sustainable Innovation for All. Cabaran inovasi lestari kini kembali lagi dan hadiah menarik menanti anda. Bersempena dengan acara ini, anda boleh imbas QR code yang tertera di kaca TV anda. Baik, Hebahan tadi mengakhiri Pastikan Sahih. Terus berada pada keadaan dan jarak selamat, dan anda perlu tahu dan juga ambil maklum berkenaan dengan peningkatan kes kebelakangan ini, khususnya di kawasan Lembah Kelang. Terus mengamalkan dan juga menetapkan dan juga mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan yang paling penting, jangan lupa kepada tarikh janji temu anda untuk mendapatkan vaksin, dan kepada mereka yang layak untuk mendapatkan janji temu dan juga mendapatkan vaksin secara walk-in, anda boleh pergi ke mana PPV yang telah digariskan oleh JKJAV dan juga CITF. Terima kasih kerana menonton. Saya Hafidh Assalamualaikum dan jaga diri.